untuk membincangkan topik tentang basically tentang parental stress, iaitu tentang mak ayah yang dilahirkan sebagai seorang manusia, membesar, berkahwin, melahirkan manusia lagi, beranak pinak, berkeluarga, dalam masa yang sama bekerja. So end up sampai dalam satu titik kehidupannya mula terbit bibit-bibit rasa tekanan, rasa stres, rasa penat, yang mana sebenarnya adalah fitrah yang mengingatkan kita bahawa kita adalah manusia. Tapi tak nak kita kena bercakap tentangnya, kerana kalau kita tidak bercakap tentangnya, dibimbangi, dan apa yang kita rasa stres yang biasa-biasa tu, dia jadi stres yang luar biasa. So terima kasih atas pengenalan yang diberikan. So tak payahlah saya nak taaruf diri saya sebab Puan Pengurusi tadi dah memperkenalkan diri saya. Saya sebenarnya sangat-sangat berbesar hati dan dapat bersama dengan ibu ayah, tuan-tuan puan-puan Melani bercakap tentang topik yang sangat dekat di hati saya. Cuma saya nak beri peringatan bahawa saya bukan pakar parenting, saya bukan pakar motivasi, dan saya bukan datang malam ni dengan tujuan nak bagi semua orang habis dia join session ni dia langsung tak rasa stres. So saya bukan ada magic pills ataupun magic power yang sedemikian. Dan saya cuma seorang pakar psikiatri yang bekerja di UIA, yang mana ditakdirkan sebahagian daripada kerjaya saya yang disebabkan special interest saya adalah kesihatan mental kanak-kanak dan remaja. Saya deal directly dengan parents. So walaupun yang datang ke klinik saya, pesakit saya adalah kanak-kanak, so pesakit saya kebanyakannya makhluk halus. Dan bukan makhluk halus yang tak nampak tu, makhluk yang halus-halus ni lah, yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Dan so walaupun mereka tu yang mendaftar sebagai pesakit saya dekat kaunter, yang check in, yang datang jumpa saya, tapi kebanyakan masa sebenarnya saya akan spend bersama ibu bapa. Dan sebab ibu bapa ni dia adalah bayangan kepada anak-anak. Dan apa pun yang jadi pada anak-anak sebenarnya dia adalah reflection apa yang berlaku kepada ibu dan ayah. Tak kisah sebab anak tu datang. Anak mungkin datang sebab autism, datang sebab hyperaktif, datang sebab ada masalah belajar, datang sebab masalah tingkah laku. Sebenarnya adalah apa sebenarnya yang datang daripada apa yang berlaku dan ayah. Dr. Nizam, suara Dr. Nizam macam sangkut-sangkut. Suara Dr. Nizam sangkut-sangkut. Mungkin alright. Mungkin isu line kot. Kita try lah. And kalau ada part yang tak clear, just repeat ya. Sekarang okey tak? Okey. Okay. So kalau ada part yang tak clear, just bagi tahu. Okay. So point saya tadi adalah walaupun kita deal directly dengan isu kanak-kanak, tapi sebenarnya kebanyakan isu anak-anak adalah refleksi apa yang berlaku kepada ibu dan ayah. Dan jadi sebab tu penting untuk ibu dan ayah juga realize that sometimes we are the problem and kita adalah masalahnya. Jadi kat situ kita kena stop sometimes dan reflect kepada diri kita sendiri. Alright. So topik yang diberikan kepada saya adalah cerita tentang pandemik, stres dan apa yang mak ayah boleh reflect daripada isu tersebut. So itu yang saya akan go through sedikit sebanyak. Slide saya ada banyak, dalam 54 something like that. Nanti saya akan minta penganjur untuk share dengan audience, dengan penonton. Risau sangat dengan tentang slide. Dan bahagian tu saya akan just go through laju-laju semua dibuat dalam kehidupan kita lah. InsyaAllah itu yang penting. Kita nak something yang boleh kita translate untuk amal, bukan sekadar mendengar sahajalah. Okay, insyaAllah. So saya nak start dengan, kalau kita duduk dalam sesi yang live, mungkin kita boleh kenal-kenal, kita boleh tanya-tanya. So sebab ni online, bila saya buka saya punya screen ni, langsung saya tak nampak siapa yang ada dekat sana. Dan sebab saya kena open slide ni. Dan jadi kalau ada sebarang persoalan dekat dalam ruangan chat ke, sementara saya bercakap tentang topik tersebut, puan Susiawati boleh remind saya ya. Ataupun ada part-part yang missing, tak clear, just kita try habiskan slides ni dalam masa sejam so that kita boleh spend
roughly around 20 minutes ke half an hour ke untuk question and answer kalau berkesempatan ataupun kalau ada sebarang persoalan lah, insyaAllah. So saya nak start dengan satu persoalan, simple saja, satu persoalan. Saya nak semua orang jawab dekat ruangan chat pun tak apa. Dan kalau boleh tengok kat sebahagian ruang tepi tu ada ruangan chat. Satu persoalan simple je saya nak tanya. Bila kali terakhir anda spend time untuk diri anda sendiri? Duduk, relax-relax, tak fikir apa-apa. Tak fikir pasal anak, tak fikir pasal kerja, tak fikir pasal rumah, tak fikir pasal duit. Just duduk on your own. Me time untuk diri kita sendiri. Just enjoy the moment. And so of course PKP ni kita tak boleh nak pergi Legoland ke, tak boleh nak pergi Desaru ke, tak boleh nak pergi Singapura ke, tak boleh nak duduk bawah pokok macam ni. Tapi wherever that is, when was the last time, bila kali terakhir anda duduk dengan diri anda sendiri, menghayati saat dan ketika itu tanpa memikirkan apa-apa tentang orang lain ataupun kehidupan selain diri anda. Bila last macam tu? Boleh jawab dekat ruangan chat ni. Saya nak tengok sikit lah. Mana saya punya chat ni. 2018 me time dia. Dah terlalu lama. Alright. So Puan Salwa tengah hari tadi. Alhamdulillah. Ada orang 2018, ada orang tengah hari tadi. So banyak tu gap. Baru tadi masa makan dessert. Ini Syatirah. Macam tak pernah. Mungkin 20 tahun, 30 tahun hidup tak pernah ada me time. Sentiasa ada orang kat sebelah dia. Tak ada me time. Right. Saya tengok ada beberapa tadi kan, ada beberapa tadi tu lelaki-lelaki kiriman syurga. Program-program macam ni jarang kita jumpa lelaki. Tapi ada suami-suami kiriman syurga. Saya tengok Tuan Nazmi ada kat sini, Naufal. Boleh juga orang lelaki pun boleh bagi komen. Anizan boleh komen juga. So ada yang kata tahun lepas, ada yang tak ingat, ada yang hari ni, ada yang besok. Alright. So semalam, Alhamdulillah, 2016 lepas anak formal diagnosed autism. So coping with the spectrum. Okay, interesting. Alright, so semua orang ada yang tengok Netflix. So parents ada masa tengok Netflix tu hebat lah tu. Alright, so semua orang ada dia punya own definition of me time dan semua orang ada dia punya own moment yang mana dia define sebagai that dia punya me time. Right. The reason saya tanya adalah kerana nanti bila kita cerita tentang apa yang kita boleh buat untuk improve kita punya stress, kita akan sentuh tentang me time. Something that is very crucial, something that is very important. Tapi saya sebut tadi bahawa me time and bukan sebenarnya bermaksud dia mesti kita pergi duduk dekat tempat yang mewah, mesti kita duduk kat tempat yang paling hebat, mesti kita duduk tanpa apa-apa. Maka kita kena make a lot of effort untuk kita achieve me time. Sebenarnya me time tu can be as simple as kita just duduk atas sejadah pun sometimes can be me time. Sambil masak and dia boleh jadi me time. Dan duduk berkebun boleh jadi me time. Yang penting sebenarnya me time tu definisi sebenarnya adalah bila mana kita appreciate that moment yang kita remind diri kita bahawa diri kita ni sebenarnya bermakna. Dan kita ni sebenarnya somebody yang kita perlu hargai. So that can be masa kita duduk dengan anak pun. And walaupun saya tanya bila last kita duduk seorang-seorang, tapi sometimes as a parent kita tak mampu untuk create that moment di mana kita duduk seorang saja. Yang ada baby nak tinggal baby dekat mana? Dan ada parents yang ada anak autism contohnya tak boleh tinggal anak. And so, tapi kalau kita boleh faham me time yang sebenar, in which kita duduk menghayati waktu itu dan kita hargai diri kita sebagai individu yang perlu dihargai, dan itulah me time kita. So that can be as simple as duduk minum air teh kosong pun. Sebenarnya that's me time. Dan kalau kita fikir mak ayah kita dan datuk nenek kita, mana ada pergi holiday, mana ada pergi duduk pantai, mana ada duduk hotel, tak ada. Tapi sebenarnya diorang ada banyak me time and momen-momen mereka duduk and reflect tentang kehidupan. Duduk tepi bendang, duduk tepi sawah, duduk dalam kebun. And tapi that moment berharga untuk mereka. Dan waktu itu mereka refresh and recharge diri mereka. So kadang-kadang bila kita jadi parents, kita lupa benda ni. Dan kita lupa diri kita ni sebenarnya seorang manusia. Dan kita ada anak, kita ada suami, isteri, kita ada rumah tangga yang perlu diuruskan. Kadang-kadang semua tu duduk depan ni dan sampai kita lupa diri kita sendiri untuk kita hargai.
And so tepuk bahu kita sikit, and kalau kita tengah duduk-duduk relax depan komputer tu, tepuk bahu kita sikit, just bagi tahu something yang positif to ourselves, and sebut benda yang positif kepada diri kita. Apa je lah, bagus kau ni, and cool, and ataupun apa sajalah yang positif about ourselves. Sebab kalau kita sendiri tak tepuk bahu kita, and untuk say something nice tentang diri kita, and mungkin tak ada orang lain nak akan buat macam tu. Especially kalau kita duduk dalam kehidupan yang sibuk dengan urusan masing-masing. So, one of the me time kita malam ni adalah kita duduk nak belajar tentang diri kita sendiri supaya kita boleh learn and reflect tentang stress. So, to me, ini pun sebenarnya satu bentuk me time, iaitu, and instead of kita sibuk tentang benda lain, kita spend sejam setengah hari ni untuk belajar something tentang diri kita, untuk belajar something tentang apa yang aku buat, apa yang aku perlu buat untuk handle stress yang ada dalam hidup aku. So that's your me time. So let's appreciate the moment. Saya tahu semua orang mungkin ada yang duduk anak tengah-tengah berlari kat belakang, duduk kat sini, duduk kat sana. Tak apa, just appreciate that moment, and tapi kita try untuk grab 1, 2, 3 benda daripada apa yang saya nak kongsi hari ini. So discussion saya malam ni simple. Kita nak cerita tentang kesihatan mental, in particular kita nak highlight tentang stress. So, apa impact stres kepada diri kita, dan bila kita stres, apa impact dia kepada anak-anak kita. Dan last kali saya nak cerita tentang tips 5R untuk elak burnout. Tapi yang follow saya punya discussion, bila saya cerita tentang kesihatan mental, saya cerita tentang stress management, saya pergi kat sekolah ke, saya pergi kat universiti ke, saya pergi dekat orang lelaki ke, orang perempuan ke, saya pergi kat corporate companies ke, saya akan still go through tips 5R ni. Sebab bagi saya, 5R ni, dia fundamental asas, dia relate well dengan siapa pun kita. Cuma kita ubah-ubah dia ikut kita punya posisi dalam kehidupan kita. Ikut umur kita, ikut bentuk kehidupan kita. Tapi 5R tu akan still practical and applicable untuk semua kita. So nanti kita akan cerita tentang apa itu 5R. So far, Puan moderator, suara saya okey? Ada putus-putus lagi? Okey, boleh. Okey, Alhamdulillah. So kalau ada putus-putus, bagi tahu mungkin bil tak berapa nak habis bayar lah tu. Okey, so kita akan dengan cerita tentang benda yang basic dulu, iaitu tentang apa value kesihatan mental kepada kita. Alright, now saya tak perlu cerita tentang physical aspect of us, and jaga kesihatan, makan, minum, semua tu kita semua tahu sebab dia adalah aspek penting gitu. And kita bersukan ke, kita jaga makan ke, kita ada kencing manis, darah tinggi, kita makan ubat. Semua tu is benda yang fundamental, asas penting sebab kita nak fizikal kita sihat. Fizikal tak sihat, banyak benda tak settle. Tapi jangan kita lupa, selain fizikal kita ada other elements yang juga penting dalam diri kita. Dan semua ni dia saling berkait. Nanti kita akan cerita kenapa dia saling berkait. Kalau fizikal, dia boleh sakit, mental, spiritual, social pun boleh sakit. Itu je prinsip dia. Allah cipta kita ni sebagai satu ciptaan yang sempurna dan ada bahagian-bahagian dia, dan bila ada satu bahagian sakit, bahagian lain pun akan terganggu. Dan saya ambil satu contoh mudah. Kalau kita biasa dengar orang cakap kalau kita selalu stres, nanti kita akan dapat sakit jantung. Jangan stres-stres, nanti kan dapat sakit jantung nanti. Ataupun kenapa dia dapat sakit jantung tu? Stres sangat agaknya sampai dapat sakit jantung. Dan walaupun dia bunyi sangat, orang kata macam dramatik, macam TV kan, anak dia company dia bankrupt ke apa, tiba-tiba gebah sakit jantung kan. Walaupun dia sound dramatik, tapi sebenarnya dia adalah fakta yang betul scientifically. Secara saintifik sebenarnya fakta tu betul. Dan sebab apa? Bila kita stres, sebenarnya badan kita akan produce a lot of changes, dan banyak perubahan berlaku dalam badan kita dari segi hormon dan dari segi immunology sistem pertahanan badan kita, dan otak kita, dan darah, tekanan darah. So semua tu akan terkesan bila kita duduk dalam keadaan stres. Nah, salah satu perubahan yang berlaku bila kita stres ialah kita punya sistem imun kita akan activated. Macam seolah-olah kita sedang sakit.
Jadi badan kita akan start produce darah putih, badan kita akan start produce immunoglobulin, semua itulah yang kita belajar masa sains, masa biologi. Salah satu benda yang akan increase, salah satu benda yang akan meningkat bila kita stres adalah satu chemical dalam darah kita, nama dia interleukin. Kalau kita stres, so badan kita akan ingat kita ni sakit. Sebab badan kita tak tahu stres kita ni datang daripada punca penyakit ke, punca suami ke, isteri ke, anak ke, dia tak boleh discriminate. Dia tahu badan kita dalam keadaan tertekan. So dia pun produce something untuk lawan tekanan yang ada. So salah satu yang dihantar, tentera yang dihantar untuk lawan whatever stressor yang kita ada tadi tu adalah chemicals dalam darah kita, nama dia interleukin. Dia punya short form dia IL. So interleukin ni sifat dia melekit. Okay, so apa berlaku bila kita stres? Darah kita banyak interleukin, darah kita jadi likat. So apa jadi pada darah yang likat? Kalau kita ada risk factor untuk penyakit jantung, contohnya kita ada darah tinggi, kencing manis, salur darah kita tak cantik. So darah yang likat dengan salur darah yang rosak, dua ni akan combine, dia jadi apa? Dia akan membentuk plak. So plak ni lah yang orang kampung kata jantung sumbat tu. Okay, so bahasa mudahnya nak sebut bahawa macam mana Allah jadikan satu aspek badan manusia itu terganggu, dia berjangkit kepada satu aspek yang lain. Sama juga kalau kita tengok fizikal terganggu, sakit gigi, tak pasal-pasal tak boleh tidur malam, besok pagi jadi mudah marah. Dan member sebelah bersin pun kita, kau ni kenapa bersin bising sangat ni? Member kita pun pelik, pandang kita atas bawah. Macam mana aku nak bersin senyap-senyap? Bersin mesti dah bising. Kenapa kau emo sangat ni? Dan rupanya malam tadi sakit gigi. So physical affect mental, mental affect physical. So that's how we are as a human being. So it's important, penting untuk kita faham dan appreciate bahawa semua elemen ni penting untuk kita jaga dan pelihara. Now, another thing satu lagi benda yang penting untuk kita faham dan belajar, yang saya selalu sebut dalam mana-mana talk saya adalah tentang mental health spectrum. Bila kita sebut tentang kesihatan mental ni dia bukan black and white. Bukan maksudnya sihat, tak sihat. Stres, tak stres. Dia datang dalam bentuk spektrum. Dan macam ketinggian, berat badan, dia berbagai skala. Okay? So macam tu juga mental health spectrum. Dan ada orang duduk dalam spektrum yang sebelah kiri tu, dia dapat apa yang kita panggil sebagai mental illness. Penyakit mental. Depression, anxiety, bipolar, schizophrenia. Ada orang dia duduk dekat green zone. Memang orang kata apa, setenang wali Allah lah. Memang tak ada masalah apa. Datanglah stres apa pun, dia cool saja. Tapi kebanyakan kita ni duduk dekat tengah-tengah. Antara kedua. Ada masa stres, ada masa tak stres. Now, kenapa kena faham mental spectrum ni adalah kerana kedudukan kita dalam mental spectrum ni dia tak statik. Antara yang akan menggerakkan kita satu bahagian ke satu bahagian adalah apa yang berlaku dalam kehidupan kita. So ada orang mungkin masa dia start kahwin, bulan madu, seronok, baru pindah rumah, duduk berdua happy, duduk dalam green zone. Okay? Tapi bila hidup dia berkembang, dinamik hidup dia berubah, dan datang start kerja, tekanan kerja, lepas tu dapat anak, and then suami buat hal, ataupun masalah dengan mertua, so dia start turun. Masuk red zone, masuk blue zone. So there is possibility yang daripada green tu, dia akan transform kepada grey zone. And so itulah hakikat kedudukan kita dalam mental spectrum. Sebab tu kita kena belajar tentang cara mengendalikan stres. Dan sebab apa yang berlaku kita pada hari ini, dia tak kekal macam tu. Kalau hari ini kita sihat, wafiat, tak ada masalah, tak ada masalah dengan stres dan sebagainya, ada kemungkinan kalau kita tak jaga betul-betul kesihatan mental kita, kita boleh terjejas. Alright, now dan bila datang COVID-19, orang start bercakap tentang kesihatan mental. And recently, bulan 11 hari tu, keluar statement daripada PDRM bagi tahu 288 orang bunuh diri sepanjang tempoh PKP daripada Mac sampai September. Which basically translate into satu kes setiap hari. Now, as a secretary, saya tak pelik. And sebab hakikat sebenarnya adalah untuk satu kes bunuh diri yang berlaku, dan ada 5 lagi kes yang tidak dilaporkan. Yang kita tak tahu pun sebenarnya dia berlaku. Dan setiap satu percubaan bunuh diri yang berjaya, di sebaliknya ada 10 percubaan yang tidak berjaya. Maksudnya, kalaupun dalam fakta tu bagi tahu 288 orang yang mati sebab bunuh diri, tapi sebenarnya jauh lebih besar numbers and figures dalam masyarakat
kita siapa yang mengalami yang sedang mengalami apa yang kita sebut sebagai tekanan mental. And so sebab tu kita kena faham and kenapa dia berlaku dan macam mana kita tak nak sampai ke situ. And sebab 90% of orang yang terlibat dengan kejadian bunuh diri, and bila sewaktu dia hidup ataupun sebelum berlakunya kejadian bunuh diri itu, apa yang berlaku adalah dia mengalami masalah yang kita boleh klasifikasikan sebagai penyakit mental. Yang paling lazim, kemurungan, depression. So ada banyak sebab kenapa COVID-19 create mental health problem. Saya tak payah nak ulas semua ni, and cuma saya nak tengok satu aspek saja, saya nak satu aspek saja yang relate dekat dengan kita, which is position kita sebagai ibu bapa. Saya rasa kebanyakan yang join ni of course adalah ibu bapa. Now, bila saya sebut ibu bapa, that does not mean kita jadi stress sebab kita jadi mak ayah. Okay? Mak ayah tu bukan equate to stress. And tapi sebenarnya bila jadi mak ayah, dia datang dengan package. Alright? So banyak package. So package yang pertama adalah diri kita sendiri. Sama ada kita bersedia tak bersedia, personality kita, dan cara kita kendalikan stres, kita punya panas baran tak panas baran kita, tahap kesabaran kita, itu satu faktor yang akan contribute dan menentukan sama ada kita akan end up jadi stres atau tak stres. Faktor yang kedua, pasangan kita. Dan kita mungkin jenis yang cool, tak ada masalah, jenis yang tabah, sabar, tenang. Tapi pasangan kita pula akan contribute juga sebab parents mesti involve both sides. Yang ketiga, anak-anak pula. Kalau parents okay, anak-anak can be a factors as well. Dan bila saya sebut anak-anak ni, dia boleh datang dalam berbagai bentuk. Sama ada bilangan anak, jenis anak, masalah anak ada penyakit, anak ada condition-condition yang tertentu, anak punya PL, perangai, anak punya kawan-kawan. Lepas tu, kita punya kehidupan pula. Dan kehidupan ni maksudnya include kita punya kedudukan kewangan kita, kerja kita, mertua kita, adik-paduai kita, kita punya kerjaya, kita punya jiran-jiran, kehidupan sekeliling kita. That in itself, semua tu kalau kita put dalam satu framework ataupun dalam satu group lah, dah cukup stres dah. Kita letak pula COVID-19 dalam formula tu. And then dia akan amplify apa yang kita sebut sebagai tekanan di kalangan ibu bapa. So therefore daripada situ kita start nampak benda-benda seperti ini. Alright. So kalaulah tuan punya posting ni ada di sini, saya minta maaf, saya dah tutup nama, and saya nak guna ni sekadar untuk kita reflect. Alright. Sebab dia ada di luar sana. It's open. Okay. Orang share di Facebook, social media. And lately saya tengok patterns yang sangat banyak. Iaitu tentang ibu bapa yang burn out. So burn out ni dia more than stress. So burn out ni dia dah habis gas dah, dan dia dah habis resources dah untuk dia lawan. And so dia macam kalau orang berperang dah tak ada dah. Tentera dah habis, peluru dah habis, resources dah habis, tinggal tunggu masa untuk menyerah kalah sahaja. So that's what burn out is. Dan kalau bahasa mudahnya seolah-olah dah rapat ke dinding dah. So itu yang berlaku kepada sebahagian besar parent. Most mungkin just duduk pendam, tapi sebahagian share dekat luar sana. And so this is one of the example, and orang share, and dan bila kita baca tu kita boleh bayang. Baca pun kita dah rasa apa yang mereka lalui, and ini kan pula orang yang melaluinya sendiri. And so kalau dia boleh sampai tahap buat, and so tinggalkan anak dia, anak-anak beronta-ronta sebab apa? Sebab dia dah tak boleh nak tanggung dah. Dan dia kata dia rasa enough is enough, I'm done and cannot be patient anymore. And so tinggal anak-anak. And sampai dia rasa letih, and dia rasa parah, dia rasa tak ada apa boleh ubat dia. And sampai dia rasa tinggal lah. And duduk dah. Kat mana-mana kau nak duduk, hidup lah. And so bila kita dah sampai di stage, ini yang kita panggil sebagai burnout. Dan ada satu lagi yang saya pun bila terbaca dan terus tersentuh hati saya, and this is coming from one of the group of parents yang ada anak with special needs, anak berkeperluan khas, dan pun sama. Dan sampai satu stage and terlintas dalam fikiran mereka and untuk minta pada Allah ambil balik anak dia. So kita yang dengar ni, please be empathy, and jangan judge, jangan kata teruknya astagfirullahalazim kenapa jadi macam ni.
kita tak pernah duduk dalam posisi mereka. Kita cuma meminjam apa yang mereka kongsikan untuk kita reflect bahawa ada orang yang sampai tahap begini, and bila kita sebut tentang parental stress. And dia bukan setakat pasal internet ni slow sangat, anak aku nak buat kelas ni, ataupun apa salah nak minum susu lah, tadi tak nak minum susu, dah masuk bilik baru nak minum susu. Bukan that kind of level of stress, tapi sampai tahap doa bagi Allah ambil balik anak. And so this is something yang kita kata beyond normal stress. And so kita kena faham kenapa benda ni berlaku dan macam mana kita nak bantu dan macam mana kita nak elak kita sampai ke tahap itu. Alright. Dan bila kita dah sampai burnout, and burnout ni basically pintu kepada penyakit mental. And so bila dah sampai burnout, and kalau orang yang burnout ni kalau kita duduk jumpa psikiatris, kebanyakannya akan ada diagnosis lah, and mungkin dia dah sampai tahap ada depression ataupun adjustment disorder kita panggil, ataupun sometimes ada anxiety ataupun ada PTSD. So itu semua label diagnosis yang doktor bagi untuk penyakit mental yang mereka alami. Tapi secara umumnya basically mereka alami tekanan emosi, tekanan mental yang bukan normal lagi dah, yang bukan biasa-biasa lagi dah. Okay, alright. Saya tak sentuh basically tentang apa itu penyakit mental, jenis-jenis, tanda-tanda. Saya just nak highlight antara common masuk kepada penyakit mental adalah stres. Okay, walaupun bukan semua orang tentu stres. Dan ada orang yang ada isu genetik, ada orang isu ambil dadah, ada orang isu kecederaan, penyakit fizikal dan sebagainya. Tapi yang lazim kita jumpa bila mana orang berhadapan dengan penyakit mental, salah satu kita panggil pencetus, trigger dia untuk start develop mental illness tu adalah tekanan dalam hidup. Dan sebab tu kita kena belajar. Now, tadi kita cerita tentang diri kita yang berhadapan dengan stress burnout. But at the same time, kita kena juga perlu akui bahawa as a parents tu tak akan wujud kalau tak ada anak-anak. So anak-anak pula ada dia punya own demand. And so demand anak-anak apa? Dan tugas paling utama anak-anak adalah membesar. So tugas membesar anak ni dia bukan aspek fizikal saja. Anak-anak ni membesar macam saya selalu highlight, dia ada elemen psikologi dia ada elemen kognitif dia, fikiran dia, ada elemen sosial, ada elemen moral. So semua ni kena berkembang. Dan kalau siapa baca buku saya highlight tentang nak bagi benda ni berkembang, dia macam tanam pokok. Kan? Dia kena tanah okey, pH okey, suhu okey, cahaya matahari okey, udara okey, kelembapan okey. So environment tu menentukan perkembangan ni berlaku atau tidak berlaku. Dan kita tak boleh nak deny, bila kita sebut environment tu, the biggest environment anak-anak adalah ibu bapa. So tadi kita cerita pasal mak ayah stres. So mak ayah yang stres ni kena membesarkan anak. Dan anak pula ada dia punya own stress. And so kalau kita tak jaga dua benda ni, and itu yang kita kata dia akan create more problem. And so family ni is an institution, and dia suatu sistem, and dia saling berkait antara satu sama lain. Nanti kita cerita tentang macam mana one aspect affect another aspect. Antara yang selalu saya highlight juga adalah cerita tentang bagaimana impact stres kepada kanak-kanak. And so mungkin kita jarang dengar isu kanak-kanak alami kemurungan, anxiety sampai suicide, tapi itu reality yang berlaku. And so kalau hari ini kita highlight dalam surat khabar cerita orang dewasa umur 20, 30 bunuh diri, dia dah tak jadi news material dah, kan? Sebab dia benda yang biasa, lazim berlaku. Dan tapi kalau ada kanak-kanak bunuh diri, dia jadi news, orang jadi hangat, orang start cakap, betul orang lupa balik. Dan tapi sebenarnya hakikatnya dia bukan benda yang isolated. Dan kalau kita Google, kita search, kita tengok sebenarnya cases by cases berlaku. Satu demi satu kes berlaku yang sebenarnya menggambarkan kepada kita hakikat statistik isu kesihatan mental di kalangan kanak-kanak dan remaja. So 20% dan 1/5 daripada kanak-kanak ni dunia punya dapatan dan ada menghadapi isu yang berkaitan dengan kesihatan mental. 50% daripada masalah mental dewasa bermula sebelum dia umur 14 tahun. Maknanya dia dapat depression umur 20, 30. Tapi kalau kita track back dia punya problem, sebenarnya dia dah start sebelum dia tingkatan 2 lagi. Dan masalah mak ayah, masalah dengan kawan-kawan, masalah dengan sekolah, masalah kena bully, trauma, abuse.
So semua ni contribute kepada problem yang dilalui oleh anak ni dalam perjalanan kehidupannya. So dia accumulate, kumpul. Bila dia dah besar baru dia start dapat mental illness. So bahagian dia dah start dapat masa dia kecil lagi. Alright. One of the things yang saya juga selalu highlight adalah findings daripada National Mobility Health Survey 2017. Itu survey budak-budak umur 13 hingga 17 tahun, sekolah menengah, 30,000 responden, dan daripada responden tu, daripada subjek itu, kita find out that 10% reported, 10%, 1/10 daripada mereka report that dalam tempoh kajian tersebut, dan 1/10 melaporkan bahawa mereka pernah datang idea nak bunuh diri. 9% pernah ada plan, specific plan apa dia nak buat. Dan 10% pernah specifically secara spesifik buat, dan apa yang dia fikirkan ataupun apa yang dia lalui sebelum pada kajian itu dibuat. Dan 1/5 ada simptom-simptom keburungan, 1/10 ada simptom-simptom stres. So semua ni reflect siapa? Reflect anak-anak yang sedang membesar di tangan kita. Semua yang dengar ni saya rasa anak-anak kecil-kecil lagi. Tapi inilah hakikat realiti remaja yang ada. What will happen 5 years down the track, 10 tahun down the track, kita akan find out bila kita buat kajian there and then pada waktu itu. Tapi apa yang kita boleh unjurkan adalah apa yang berlaku sekarang ni reflect kepada kita, the figures tu, nombor tu semakin lama semakin meningkat. Dan apa yang anak-anak kita lalui, apa yang anak-anak kita didedahkan hari ini tak sama dengan apa yang kita lalui masa kita membesar. Satu screenshot daripada news lama dah cerita ni. Tapi something yang saya selalu share dengan parents untuk kita realize apa sebenarnya yang berlaku. Ada group anak ikan, dan bagaimana ni saya highlight ni sebab dia cerita pasal Kuantan. Saya ada patient yang ada isu dengan homosexuality. Saya tanya dia pengalaman dia, macam mana dia expose, macam mana dia terdedah dengan pengalaman terlibat dengan gejala gay. Dan dia cerita tentang macam mana semua tu start dengan application. Start dengan application app. App nama Tinder. So app ni semua orang boleh daftar, register macam Facebook lah. Dan kita punya profile, gambar. Dan kita boleh kita punya location, dan daripada situ kita boleh detect siapa lagi yang ada Tinder di sekeliling kita. So contoh kalau saya saya punya Tinder ni, saya nak cari pasangan. So, saya pergi shopping mana-mana, saya pun saya punya Tinder, dan dia akan bagi tahu 5 meter, 10 meter, 100 meter daripada saya ni ada somebody. So daripada situ dia boleh chat dan dia boleh arrange. Dan tu tak ada dekat tandas ke, nak bawa keluar ke, nak bawa balik hotel ke, it can happen as simple as that. Dan maknanya tak perlu kita kata tak perlu jadi jahat yang kompleks, kan, kena duduk dekat lorong-lorong hitam, kena jadi bos jan baru terlibat dengan macam tu. Dan saya tanya dia, and recently saya tanya satu soalan. Saya tanya kat dia, ramai ke dekat Kuantan ni macam tu? Yang duduk dalam application tu yang beritahu dia dekat Kuantan lah. Dan dia jawab dekat saya something yang saya nak dapat panic attack masa tu, kan. Dia punya terkejutnya. Dia kata apa? Dia kata budak darjah 1 pun ada doktor. Budak darjah 1 pun ada doktor. 7 tahun. Ada account Tinder. Alright. So benda ni sebenarnya make kita realize macam betapa besarnya kita punya challenges dan cabaran yang kita ada. And so tidak mengejutkan yang sebahagian parents memang burn out. And burn out bukan apa? Burn out nak fikir I have to be somebody yang strong enough untuk face the reality of the world dan menghadapi hakikat dunia yang macam ni, dan supaya anak-anak kita selamat. Dan tapi apa yang kita nak kena buat sebenarnya? So that's something yang kita kena bincang, dan supaya kita jadi parents yang realistik, dan bukan parents yang panik berdasarkan sentimen. Dan bukan sekadar hari ni semangat, hari ni jadi alarm sebab dengar cerita, tapi besok go back to kita punya rutin yang sama.
Alright, yang ni saya dah sentuh tadi, saya skip saja. Sebelum kita cerita tentang apa yang kita nak buat untuk hadapi stress as a parent, kita cerita tentang apa itu stress dulu. Sebelum kita masuk cerita tentang stress, saya tinjau sekejap lah ya. Saya tinjau sekejap kot ada soalan ke. Tuan Fatih pun dah ada juga. Kalau ada any soalan boleh chat away boleh ask away dekat chat. Tak ada soalan lagi tak ada soalan lagi. Yang ada borang-borang saja. Okay, so far clear. Puan moderator, ada apa-apa hiccups daripada presentation sebelum ni? Line okay, points okay? Semua bagus. Semua bagus Doktor. InsyaAllah. Bagus. Bagus pun tak tahu Alright. Semua okey. Okay, Alhamdulillah. Alright, kalau ada apa nak tanya, just chat away je. Tak ada masalah. Alright, saya sambung. Okay, kita nak masuk cerita tentang stress. Alright, now. Saya selalu sebut, the idea bila kita bercakap tentang stress adalah bukan untuk jadikan kita manusia yang tidak ada stress. That's not the point. Dan dia bukan benda yang realistik untuk dicita-citakan. Saya pakai psychiatrist pun saya stress juga. Okay. Semua orang dia ada perasaan. Dan Allah sebut innal insana khuliqa halu'an. Dan sesungguhnya manusia ini diciptakan dengan perasaan keluh kesah. Dan itu fitrah manusia. Manusia ni berperasaan. Dan stres ni perlu dalam hidup. Kalau tak stres, kita tidak ada, hidup kita ni tak akan ada adaptation. Kita tak akan berubah. Saya selalu ambil contoh ada orang dia stres lah. Penat lah bang, asyik nak tumbuk belacan cili ni, tumbuk ketang, jiran-jiran semua komplain kata anak tak boleh tidur lah, kita punya lesung batu ni kuat sangat. So wife jadi stres, husband pun kata okey lah abang beli blender lah. Beli blender. So ada stres yang bagus sebenarnya kan. So contoh abang lenguh lah tangan ni bang, penat lah rasa macam tak larat dah, tangan ni lenguh je. Husband dia tengok wife dia stres, dia beli puluk-puluk dakap ke, lipan bara ke apa benda lah dia nak beli. So tiba-tiba tangan dia jadi tak stres, hilang dah dia punya kelenguhan yang dia ada. So sometimes stress ni perlu. And in fact macam kalau saya sebut dengan budak-budak, kalau you all tak ada stress, you all tak belajar. So the reason you all stress, the reason you all belajar, partly is sebab you all stress. Takut nanti cikgu tanya, takut nanti nak exam, takut nanti fail, takut nanti mak ayah marah, takut nanti tak masuk universiti. So the stress tu sebenarnya is something yang needed. Sebab dia fuel kita dan dia menjana kita, dia jadi bahan penolak kita untuk kita do something in life. Dan cuma realitinya adalah manusia ni dia ada limit. Dan itu je beza dia. Manusia ni ada limit. Apa maksud limit tu? Maksudnya dia ada sampai satu tahap stres yang dia dapat tu dia akan tak mampu tanggung. Okay? So kalau kita tengok ni graf ni, tak payah pening, jangan risau graf ni tak masuk peksa. Dan jangan kata Allah nanti kan Dr. Nizam tanya macam mana nak jawab ni. Simple je stres ni. Stres ni satu paksi dia sebut tentang performance. Maksudnya kemampuan kita untuk menghasilkan sesuatu, untuk jadi produktif. Dan satu paksi dia cerita tentang stres. So kalau kita tengok, kalau tak ada stres langsung kita tak perform. Macam saya sebut tadi lah. So ada stres okey sikit, ada stres okey sikit, ada stres okey sikit. So semua orang ada dia punya optimum level. Dan ada stres yang dia boleh tanggung, dan dengan stres yang dia boleh tanggung tu dia perform. So ini kebanyakan kita duduk dalam posisi ni. Tapi ada ketika-ketika dalam hidup kita, stres ni dia akan push kita lebih daripada apa yang kita mampu tanggung. Maksudnya resources yang kita ada, sumber yang kita ada untuk tampung demand tu tidak mencukupi. Dan menyebabkan kita start fatigue. Dan so fatigue ni penat, letih, lelah. Dan sebab apa? Sebab sumber dah tak ada. Dan macam duit dah kering lah, maksudnya bahasa mudah kalau orang berniaga, tak boleh nak rolling. And so this is when stress ni akan start jadi distress. Dia akan start jadi, instead of something yang bagus, dia akan start jadi something yang negatif. And so this is the period yang kita panggil sebagai burnout, iaitu resources, sumber yang kita ada untuk cope dengan stress tu dah tak cukup. Dan kita dah habis keperluan kita untuk kita tanggung stress yang ada. And so bila dia berterusan, dia akan start bawa kita kepada penyakit mental. Alright, now. So apa tanda-tanda kita dah start masuk dalam fasa ni? Okay.
So nak faham macam mana stres ni berlaku dalam hidup kita, kita kena faham apa yang berlaku dalam otak kita bila kita stres. Dan saya tak tahu pakar otak kita, Prof. Madiha ada ke tak, dan kalau ada kita pinjam sikit dia punya ilmu, dan dia yang pakar buat otak ni, dan so kita cerita tentang otak sedikit. Anak saya berbalik vision. So otak manusia secara mudah dia terdiri daripada 3 lapisan. And so kalau kita buat tangan macam ni, so ini otak kita. Ada otak kiri, ada otak kanan. So dalam kepala kita macam tu lah otak kita. Alright. So kalau kita buka otak kita, so ini yang kita nampak seperti dalam gambar rajah. So dia akan ada 3 tingkat. Tingkat yang pertama adalah otak tunjang kita yang bersambung dengan kita punya saraf tunjang. Tingkat yang kedua adalah kita punya otak tengah kita panggil limbic lobe, dan kemudian kita ada otak luar. Right. Kenapa kita kena tahu pasal otak ni? Sebab 3 bahagian ni berfungsi secara berbeza, dan bila stres dia akan menghasilkan gejala-gejala yang berlainan. Right. So bahagian brainstem dia fungsi kontrol kita punya fisiologi. Fisiologi ni maksudnya kita punya fizikal lah, tekanan darah kita punya bacaan gula kita punya tekanan pernafasan kita, so dia datang dekat brainstem. Otak yang tengah adalah otak emosi kita. And so this is where kita punya perasaan marah, sedih, takut, risau datang. Dia puncanya daripada situ. Dan otak luar ada banyak fungsi. Ini yang tempat orang stroke, tangan jadi lemah sebelah, mulut jadi sengit. Tapi yang saya nak cerita adalah bahagian depan otak luar kita ni, ataupun dalam surah Al-Alaq disebut An-Nasiyah, yang berperanan sebagai kita punya control center kita, tempat kawal rasional kita. So, fizikal, emosi, fikiran, rasional. So, itu 3 tingkatan otak. Now, bila kita stres, whatever yang berlaku dalam hidup kita tu, dia akan menghantar signal kepada otak kita. Sebab otak kita ni yang nak proses kita punya tingkah laku. Okay? So contohnya kita nampak anak menangis, ataupun kita nampak bil yang tak bayar, kita nampak bos kita, whatever stress yang kita ada dalam hidup ni, so semua tu akan dihantar kepada otak kita. And so bila otak kita acknowledge apa yang kita nampak tu sebagai tekanan, so dia akan start produce simptom stress, tanda-tanda stress. So tanda-tanda stress dia akan datang dalam 3 bentuk, sebab 3 tingkatan ni akan bagi simptom yang berbeza. Simptom tu maksudnya gejala ataupun tanda-tanda. So dekat level brainstem tadi tu, dia akan bagi gejala-gejala fizikal. Dan sebab tu bila orang stres, kadang-kadang dia sakit kepala, dia lenguh tengkuk, dia sakit-sakit badan, ada orang dia jadi cemas. Bila dia stres, dia datang jantung jadi laju, sesak nafas, perut rasa tak sedap. So itu tanda-tanda physical stress. Ada orang dia start dapat tanda-tanda emosi sebab bukan setakat brainstem yang activated, dia punya limbic lobe pun dah start activated. So apa yang berlaku, dia start dapat simptom-simptom emosi. Simptom-simptom emosi ni apa? Itulah marah, sedih, putus asa, mengamuk, jadi singa, semua tu dia datang daripada limbic lobe. So yang kita jadi singa tu, marah ke anak tu, so dia punca dia daripada satu komponen je dalam otak kita, nama dia amygdala. So amygdala ni lah yang bawa sifat ganas dalam diri kita. Yang kita sayang anak kita tu, nyusu anak semua tu, datang dari satu komponen kecil dalam otak kita, nama dia hypothalamus. Okay? Bukan hippopotamus. Hippopotamus kat Johor. Hypothalamus. Alright. Dan kalau stres daripada limbik ni tak settle, dia akan masuk tingkat ketiga. So tingkat 3 ni bila start kita punya bahagian rasional kita tu affected, dia akan manifest, dia akan terjerma melalui tingkah laku. So itu yang ada orang bila dia stres and dia jadi tak nak keluar, dia jadi menyendiri, dia jadi mengamuk, dia sampai tahap berhenti kerja, bercerai dan sebagainya, dan sebab dia dah start ganggu dia punya rasional. So kalau kita stres biasa-biasa, dia duduk dekat level 1, 2, 1, 2 macam tu. Tapi kalau level stres yang teruk, dia akan start ganggu 3
bankrupt. So macam di satu company lah, maknanya daripada kerja bawah pening kepala sampai company nak bankrupt. Macam itulah orang berlaku bila orang burn out. Okay, alright. Now bila kita duduk dalam keadaan macam tu, dia akan start affect the rest of the body. Sebab brain kita ni control the rest of the body. Itu yang jadi penyakit-penyakit lain pun start datang. Now tadi saya ada sebut tentang burnout, dan sebenarnya saya simpan poster ni untuk posting saya besok. Tapi orang Iskandar Puteri dah release hari ni, dan kita nak cerita besok tentang burnout. And so antara tanda-tanda burnout, stres tadi itulah, stres yang saya sebut tadi lah, rasa letih lah semua tu. Tapi bila kita ada 4 gejala ni, sebenarnya kita kena tahu bahawa stres kita tu dah masuk fasa apa yang kita sebut sebagai burnout. So apa tanda burnout? Tanda yang pertama, kita start rasa letih, lelah, lemas menjaga anak. Bukan letih penat sebab kita nak kena angkat barang, start buat susu, tak. Kita rasa tired of being parent. Kenapalah aku jadi nak kena jaga 2 orang. Kenapalah? Maksudnya dia dah exhausted. Okay? Dia rasa lelah emotionally and physically. Itu satu. Yang kedua, bila start emosi dia terganggu. So simptom-simptom emosi tadi tu dia dah start infiltrate. Maksudnya dia dah start jadi berpanjangan. Sama ada marah, sedih, dan itu yang cerita pasal menangis dalam shower. Okay? So apparently bila orang tulis tentang menangis dalam shower, ramailah ibu-ibu kongsi rupanya dia pun buat benda yang sama. Dan bila anak buat hal sangat tak tahan sangat, masuk bilik air, buat macam mandi, sebenarnya dia menangis. Dan ada juga parents yang sebenarnya tak menangis, dan dia simpan untuk cara lain. Dan dia pergi hentak barang lah, balik-balik barang, drive kereta laju-laju, tak balik rumah, pergi jauh-jauh, dan pun tanda-tanda emosi tu telah terganggu. Bila dia rasa macam tu, at the same time dia realise, aku ni parent, ni anak-anak aku. Datang pula perasaan bersalah, rasa guilty. Dan rasa guilty itu sendiri akan pusing balik, ganggu emosi. Emosi tu akan buat rasa bersalah. Rasa bersalah akan buat emosi terganggu. So dia duduk dalam kitaran ni macam orang yang duduk dalam pasir jerlus. Lagi banyak lagi dia bergerak, lagi jatuh dia, lagi masuk ke dalam lagi. And so bila semua ni berlaku, dia start affect hubungan dengan anak-anak. And maksudnya dia physically je duduk kat situ. And tapi emotionally and attachment dengan anak-anak lost. Bonding dengan anak-anak hilang. And so bila datang simptom-simptom ni, dia sebenarnya adalah kita panggil lampu merah lah, macam matroman. Bagi tahu yang kita ni dah burnout. So it's important untuk realize, because burnout ni later on akan progress jadi mental illness, depression, anxiety, psychosis, dan semua ni lah. Alright, so it's important untuk kita ada some measures, and kita kena ada apa kita panggil, kalau saya sebut stress SOP. Dan sebut kita ada SOP tak nak bagi COVID, kita kena ada SOP tak nak dapat mental illness. And this one is specifically designed untuk parents. Tapi 5R yang sama. Dan saya cerita kat budak sekolah menengah ke, universiti ke, macam saya sebut tadi, 5R tu tetap 5R yang sama. And tapi for this, dan kita nak highlight tentang apa yang parents boleh buat. Okay, so kita nak landing ni, and so nak landing ni kita akan cerita tentang 5R, tentang apa yang kita boleh buat. And so that daripada situ, and kita boleh take note apa yang kita boleh pilih, apa yang kita boleh ambil daripada SOP ni untuk kita buat dalam hidup. SOP ni banyak. Maksudnya ada 2-3 benda yang kita kena buat, and tapi bukan saya nak kata semua ni kena buat esok. And tapi something yang kita kena start fikirkan dan susun dalam kehidupan kita. Okay. Cuma before that, sebelum kita sebut tentang 5R, dan kita kena ingat 4 prinsip asas bila kita bercakap tentang mengendalikan stres dan tekanan di kalangan ibu bapa. So apa 4 benda ni? Yang pertama, kena faham bahawa kita bukan superhero. The idea of belajar tentang mengendalikan stres untuk parents bukan untuk jadi parents yang superhero, yang datanglah apapun bencana dia tak ada terganggu gugat. Tak.
the fact that anda experience stress adalah petanda bahawa jiwa kita hidup. Itu je. Okay. Petanda bahawa kita realize yang kita ni ada limitation. Kita ni ada limit, kita ni ada had. Supaya kita slow down. Alright. So stress adalah benda yang normal. Stress adalah hakikat siapa kita as a hamba Allah yang hina, yang lemah. And so bukan idea dia nak jadi superhero, tapi the idea is simply untuk kita buat yang terbaik berdasarkan kita punya kemampuan. Okay? And kalau siapa yang follow saya punya sharing kat Facebook, sometimes saya cerita tentang macam mana saya pun, walaupun saya tulis buku pasal parenting, saya manage kanak-kanak yang bermasalah, saya treat parents, saya teach parents, saya coach parents yang ada anak-anak ada masalah ataupun parents yang ada masalah. Tapi as a human being, saya pun experience struggle in life. Sometimes kita marah, sometimes kita buat anak kita kecil hati, sometimes kita buat anak kita mengajuk. So semua tu is part of kita punya journey. And kalau prinsip parenting, and kalau one of the principle of parenting yang psikologi, teori psikologi ajar adalah it's about damage and repair. Maksudnya apa? Maksudnya sometimes buat salah tu is sebahagian daripada proses. Sebab bila kita buat salah, kita perbaiki kesalahan kita, that in itself akan buat kita jadi a better parent. Okay? And so, bukan the idea is untuk jadi parents yang tak pernah buat salah. Nombor dua adalah, at the same time, walaupun saya kata tak apa, kadang-kadang stress tu okey lah stress. Tapi bukan dalam makna kata stress lah hari-hari. Ataupun bila ada stress tu mengamuk lah bila nak mengamuk. Kan Dr. Nizam kata kita ni manusia, kena mengamuk juga. Tak. Sebab apa? At the same time, kita kena realize. Walaupun kita manusia biasa yang stress, tapi kena realize apa impact stress kita tu kepada anak-anak. So therefore, kita kena belajar untuk balance it out. And iaitu, on one hand, kita nak maintain kita punya integrity as a human being, buat salah dan sebagainya. Tapi on the other hand, kita nak belajar untuk perbaiki keadaan. Supaya whatever experience yang kita ada as a human being tadi tu tidak ganggu kita punya anak-anak kita dalam proses membesar. Yang ketiga, yang ini something yang saya baru tulis. Siapa yang follow Facebook saya, earlier today saya tulis tentang amygdala hijack. So amygdala hijack ni adalah, saya kata bila kita stress, tadi kan saya sebut tentang brain kan, tentang brain. Simpelnya macam ni lah. Bila kita stress, yang kena take charge adalah kita punya rational brain. So kita stress, rational brain ni akan tolong cool it down. Dia kata, okay betul lah kau stress. Nantilah relax, lepas kejap. Tak apalah, budak-budak biasalah. So semua tu adalah internal thought ataupun internal dialogue yang datang daripada otak yang rational. Tapi ada momen-momen dalam hidup kita ni, stress tu akan jadi very sharp. And maksudnya dia akan increase dengan sangat-sangat laju sampai kita punya rational tak sempat nak catch up dengan apa yang berlaku, menyebabkan otak emosi kita yang tengah ni tadi, dia yang decide apa yang kita perlu buat. So amygdala hijack bermaksud bila mana kita duduk dalam keadaan stres dan tindakan kita ditentukan oleh otak emosi instead of otak rasional. So ini yang anak buat salah satu je. Contoh anak tertumpah air Milo dekat kapet. Ini memang dahsyat ni, tumpah air Milo dekat kapet. Sebab apa? Sebab dia nanti seminggu masam kapet. Now, anak tumpah Milo kapet tu, biasalah dia sebahagian daripada tabiat anak membesar. Tapi anak tumpah air Milo kat kapet di hari yang salah. Di hari yang kita penat balik kerja, tadi kat tempat kerja marah kat bos, besok ada due date, kena betul assignment, kena hantar balik besok. On this day, yang kita tengah stres ni, hari ni lah anak kita buat hal. And so kalau berlaku amygdala hijack pada that moment, itu yang sampai orang boleh pukul anak sampai anak mati. And kadang-kadang kita pun pelik. And macam mana daripada cerita air Milo sampai boleh pukul anak masuk hospital, masuk penjara ni. And tapi itulah yang berlaku bila mana amygdala hijack the brain. Dan kalau kita tengok semua isu-isu keganasan dalam rumah tangga, pukul bini, pukul isteri, pukul anak, pukul suami ada juga, bercerai, semuanya berlaku
pada moment kita punya amigdala kena hijack. Sebab tu penting, salah satu R yang saya akan cerita nanti adalah cerita tentang relaxation, iaitu apa yang kita nak buat supaya amigdala kita ni tidak merampas kekuasaan yang dimiliki oleh otak rasional kita. Okey. Dan yang keempat adalah whatever we do, tak kisah anak masalah macam mana pun, rules nombor satu adalah kita kena uruskan emosi kita sendiri. Sebab apa? Sebab kalau emosi kita tidak diuruskan, kita tidak akan mampu menguruskan emosi orang lain. Dan anak kita akan reflect itu. Saya sebut kat situ beware of projection. Beware of projection ni maksudnya kadang-kadang kemarahan kita pada anak ataupun stres kita pada anak sebenarnya adalah stres yang kita mulakan. Dan contohnya kita ada isu kat tempat kerja yang kita tak kendali dengan baik, balik rumah kita mengamuk dekat anak-anak. Itu maksud projection. Maksudnya kita projectkan kita punya stres tu kepada anak. Kau ambil ni stres aku ni. So itu yang berlaku. Okay. So prinsip yang saya sebut tadi tu basically sama prinsip dia macam kita duduk dalam kapal terbang, kan pramugari dia kata, kalau oksigen ni jatuh, pastikan kita pasang oksigen dekat diri kita dulu, baru kita pasang dekat anak. Sebab there's no point kita pasang dekat anak and then kita lemas. Dan tu sebab tu prinsip yang sama bila kita kendalikan emosi dalam rumah tangga. So settlekan dulu. Suami, isteri, mak ayah ni kena settle dulu, baru kita boleh settlekan anak-anak. Sebab tu kalau anak-anak marah, kita tengok adakah kita pun jadi banyak marah lately. Dan kalau kita tengok anak kita jadi panas baran, kita tengok dulu dalam minggu 2 ni, ada tak kita banyak panas baran? Dan kalau ada, settlekan panas baran kita dulu. Dan sebab kalau kita panas baran dekat anak panas baran, dia tak habis cerita. Dan sebenarnya dia pusing-pusing kat situ saja. Alright? So the idea kita nak belajar kendalikan stres adalah untuk kita bina resilient. Resilient ni maksudnya daya tahan kita. Kemampuan kita untuk fight against tekanan yang ada dalam hidup. Maknanya kalau kita jatuh yang paling bawah sekalipun, kita boleh melantun balik. Itu maksud resilient. Dah terduduk lah dengan masalah hidup ni, tapi kita boleh bangun balik. Itu maksud resilient. So apa 5R ni? So 5R ni adalah yang pertama regular routine, kedua relaxation, ketiga reconnect socially, yang keempat reframe mindset, kelima respect spiritually. Dan saya akan go through 5 ni dalam masa 10 minit. So maksudnya saya kena go through 1R 2 minit sahaja. Okey. Tapi insyaAllah poin-poin ni benda yang straightforward. So R yang pertama adalah regular routine. Apa maksud regular routine? Simpelnya macam ni. Apapun benda dalam hidup ni, kita nak master, kita kena ulang. Dan yang ni dalam ni banyak air rana lah apa semua ni kan. So semua tu bermula dengan pengulangan. Baru kita master. Silat ke, sukan ke, seni ke, bakat ke, public speaking ke, semua akan jadi power bila kita ulang. Kita jadikan benda tu rutin dalam hidup kita. So sama juga dengan mengendalikan stres, dia kena ada rutin dia. Bila kita buat rutin ni dalam hidup, baru rutin ni akan develop dalam body kita sampai dia jadi sebahagian daripada kita punya defense mechanism kita dan sistem pertahanan kita untuk lawan stres. So rutin ni simple saja. Saya cerita 2 rutin saja. So rutin yang pertama adalah rutin penjagaan diri dan rutin self-care. Yang kedua, rutin self-compassion, iaitu rutin kita rahmah kepada diri kita. Kita sayang kepada diri kita. 2 rutin ni kena ada. So apa rutin ni? Rutin yang pertama adalah rutin yang basic. Yang mesti settle. As a parent, benda ni kena ada. Jangan sebab kita parent, kita dah start ignore, makan kita tak menentu, tidur kita tak menentu, exercise kita tak buat, lepas tu isap rokok kot dan minum kopi bercawan-cawan, tak ada tak jaga kesihatan diri, sakit tak nak pergi jumpa doktor, sakit tahan-tahan macam tu saja. So bila kita tak bagi hak kepada badan kita, bila datang stres, dia macam kita punya kubu tu to start with rapuh dah. Okay? And so tak payah cerita musuh kuat tak kuat, kubu kita tu pun tak kuat dah. And so look after yourself, jaga diri kita ni benda yang basic yang kita kena buat. Nanti ada orang tanya, anak saya kecil, baby, doktor manalah boleh nak tidur cukup 8 jam dan semuanya. So
craft benda ni ikut kita punya limitation. Bukan saya nak kata kena buat macam ni, macam ni, macam ni. Tapi just stop, tarik nafas, fikir balik. Adakah aku telah menunaikan hak untuk badan aku? Makan aku, tidur aku, rehat aku, exercise. Adakah kita dah tunaikan hak untuk diri kita? So kalau hak ni kita tak tunaikan, macam mana badan kita nak mampu tampung stres yang kita ada. Okay? Itu nombor satu. Nombor dua, rutin self-compassion. Iaitu rutin kita memanjakan diri kita. So apa maksud rutin memanjakan diri kita? Kadang-kadang antara punca stres adalah bila kita sendiri menekan diri kita. Okay? So tekanan luar tu of course dah ada dah. Tapi sometimes kita sendiri yang create tekanan itu pada diri kita. Contoh, and kalau kita seorang yang perfectionist for example. So bila orang tu perfectionist, okay, dia nak semua benda sempurna, kita set high standard untuk diri kita sendiri. Kalau kita boleh achieve tak ada masalah. Tapi the moment kita tak boleh achieve, dia akan start reflect back kepada kita, aku tak guna. Kali, buat lagi tak dapat. Besarkan betul lah. Tak dapat. So every time tu dia akan start reinforce kepada diri kita. Tu yang end up sampai satu tahap kita akan start rasa hopeless, useless, worthless. So tiga ni adalah salah satu simptom depression. Okay. So ini tanda bahawa kita terlalu hard on ourselves. Okay, terlalu berkeras dengan diri kita sendiri. So sometimes, contoh nak be kind to ourselves. Macam sekarang ni kan kelas online semua kan, semua ni. Ada certain parents dia bekerja. Macam saya, dua-dua husband and wife kerja. Tak boleh nak cuti, anak ada 2 orang sekolah semua tu. So kalau kita set kita punya standard, seperti mana standard mak-mak yang ada dalam grup ni yang sebahagiannya memang ada anak seorang tak bekerja, ada segala resources yang ada atas muka bumi ni untuk anak dia belajar online dan kita jadikan itulah standard yang aku nak capai, sebenarnya kita just menempah stres. Dan kita to start with awal-awal dah kita dah start, tolong bagi aku stres. Okay, so sometimes kita sit down and tell ourselves apa yang kita boleh buat. Okay, and then kita just work it out within kita punya range of limitation and dalam aras yang kita mampu capai. Macam orang berlari lah kan, kita tengok member upload dekat Facebook 10 km, setengah jam. Itu pun aku kena buat ni. Padahal dia dah 5 tahun tak pernah berlari. Kan? So berlari setengah jam baru dapat 300 meter. And lepas tu give up. And so ini adalah benda-benda yang unnecessary yang menyebabkan kita letakkan diri kita kepada tekanan yang tidak sepatutnya. So be kind to yourself ni nak jadi macam mana? Nombor satu, kita kena validate yourself. So validate yourself ni maksudnya kadang-kadang kita kena akui pada diri kita yang aku ni stres, aku ni penat, aku ni marah. And kita just validate dan kita akui. And saya pernah jumpa satu parent dan ada anak special need. And datang jumpa klinik saya. Bila saya tanya semua okey. Saya kata I don't think semua benda okey. Cuba cakap dengan saya terus terang. Sebenarnya macam mana yang awak rasa? Because I know the family is struggling dengan anak. So that moment bila saya suruh dia terus terang, terus menangis. Dia kata macam ni. And then I ask her, saya tanya dia, bila kali terakhir puan menangis? And then dia jawab apa? Dia kata, saya tak boleh menangis doktor, Nanti anak-anak saya nampak saya menangis, nanti anak-anak saya akan jadi tak okey anak-anak ni. So dia ada special needs kids yang ada depression. So saya kata no. Bila the moment you deny yourself that you are stressful, basically the stress that you have tu, the stress yang anda ada tu, anda just sembunyikan dia duduk dekat belakang. Okay? Duduk masukkan dalam kita punya luggage. So every time stress, masuk dalam luggage. Every time stress, duduk dalam luggage. So perjalanan hidup dia jadi terbeban sebab dia bawa luggage yang penuh dengan emosi-emosi negatif yang dia tidak selesaikan. Okay? So nangis bukan maksudnya saya suruh menangis pagi, petang, siang, malam. Tak. Menangis tu maksudnya you acknowledge that you are in this stressful moment. Then baru kita work it out. And jangan deny, jangan buat-buat tak tahu, jangan cuba lari, jangan cuba sembunyikan hakikat. Bila kita tahu kita ada masalah, that's when kita start thinking about solution. Tapi bila kita buat macam kita tak ada masalah, that's when masalah
start growing inside, dan akhirnya bila sampai masanya kita dah tak boleh nak tackle anymore. So the rest tu something yang simple yang kita biasa boleh dengar. Take small step, buat satu-satu, buat sikit-sikit. Anak ada 10 orang, contohlah produktif kan, anak ada 10 orang. 8 orang ada kelas-kelas semua tu. So kalau kita fikirkan secara logik, memang dia tak akan boleh buat semua. So sometimes what you need to do, apa yang paling penting? Antara 8 ni yang mana yang kena settle dulu? Yang mana yang paling struggling? Yang mana aku perlu fokus dulu? So do one thing at a time. So satu siap, cross the list. Satu siap, cross the list. Sometimes that's what we need to do. So sebab tu sometimes kalau ada patient datang jumpa saya, so buat macam-macam benda, saya kata okey duduk, jom kita tulis satu-satu. Apa masalah? Dan sebab bila duduk dalam stress ni, kita tak boleh nak buat benda tu. And so kita kena help them out. And so tulis satu-satu. Okay. Dan saya kata, okay, daripada semua ni, cuba bulatkan dekat saya 3 yang paling significant sekali. Paling utama sekali. Bulatkan 3. Alright. So daripada 3 ni saya kata yang mana yang you boleh control, yang mana yang tak boleh control. Yang mana yang you rasa you boleh do something about it, yang mana yang tak boleh do something about it. Yang satu ni doktor. Okay. Now, yang satu ni, apa option yang kita ada? So bila kita duduk, sit down, kita take one step, kita take a deep breath, kita tengok balik perspektif yang lebih luas apa yang berlaku, dan kita start nampak jalan keluar. Bila kita stres, memang dia akan kaburkan kita punya pandangan menyebabkan kita tak nampak jalan keluar. So relax and start working out one by one. Sebab tu kena be compassion dengan diri kita. And kesian kat diri kita ni. And kita ni stress as a parent. And so jangan be too hard on yourself. Kalau ada hari yang kita tak masak, tak ada masalah. Kalau ada hari yang rumah kita bersepah-sepah, rumah kita bersepah lah. And itu hakikatnya. And jangan tengok Instagram orang cantik ni, rumah orang ni kemas, kenapa lah rumah dia kemas, kenapa aku mahu. Live that life, leave that person alone. Okay, jangan jadikan apa yang orang pamerkan dalam dunia media sosial tu sebagai benchmark kita. And jangan kata, bagusnya orang tu, dia hari-hari masak makanan yang sihat untuk suami dia. Kalau kita tak boleh, kita tak boleh lah. Okay, itu hakikat. And ukur apa yang kita mampu pada bahu kita. Applaud yourself. Itu tadi saya sebut. And sometimes kita kena sebut pada diri kita. That's okay. You've been doing good job. And you've been a great parent. You've been a great mom. And ada satu challenge baru ni saya tengok dekat TikTok. Bukan saya tengok dekat TikTok. TikTok kan masuk transfer dekat Facebook dan sebagainya. Orang share semua tu. Satu challenge, dia peluk anak dia. Dia record, tengok anak dia peluk dia balik. So, very simple gestures. And tapi sometimes kita lupa benda-benda macam ni. Okay, applaud yourself. And kita dah buat benda yang terbaik atas kemampuan kita. And don't be too hard on yourself. Sweeten the pot, something yang saya selalu sebut juga. Sekali-sekala belanja diri kita, buat something yang nice untuk diri kita. Celebrate what we've done, what we have achieved so far. Alright. So R yang kedua, relaxation. So this is penting. And saya sebut tentang deep breathing, mindfulness. So semua ni saya tak cover dekat sini. It won't be, takkan sempat. Tapi saya ada share dekat Facebook, YouTube. Basically, belajar untuk relax dan belajar untuk bertenang. Do something. And kena ada measures, kena ada cara yang kita buat untuk kita bertenang. And kalau kita rasa mengaji, tenangkan diri kita, mengajilah, tak ada masalah. Kalau kita rasa bangun tahajud malam, tenangkan kita, please do so. Kalau kita rasa tengok pokok orchid, tenangkan kita, buat. Kalau kita rasa baking, buat. And jangan tinggal benda ni. Jangan kata, saya tak ada masa lah doktor, anak saya ramai, saya tak ada masa. Tak ada. Kena letak benda ni dalam kita punya, jadualkan dalam kita punya hidup. And sebab kalau tak, kita akan worn out. And worn out ni maksudnya kita akan lunyai lah kan, badan kita ni kan. Sebab kita tak repair. And so relaxation ni is repairing ourselves. And it can be as simple as tarik nafas, hembus nafas, tutup mata, imagine duduk kat tepi pantai. So as simple as that. That doesn't require you untuk duduk tengah padang, cari gunung yang tinggi, naik gunung, ledang, duduk tapa 3 hari 3 malam. That's not realistic. And siapa pula nak jaga anak kita 3 hari kita duduk atas gunung ledang tu. So buatlah apa yang realistik kepada kita. Alright. So R yang ketiga adalah reconnect socially. And so this is also
another important aspect yang kita kena take note, iaitu kita punya social connection. And saya cerita baru ni tentang hadis Nabi jumpa sahabat duduk dalam masjid, stres, buat hutang. Nabi tanya apa, dia pun cerita dekat Nabi. So berkongsi, meluahkan, voice out kita punya struggle, cari kawan yang faham kita, sekali-sekali telefon mak ayah ke, whoever that person is yang boleh connect, yang kita boleh connect dengan dia, dan dengan dia connect tu kita rasa recharge, kita kena buat benda ni. Okay? And so jangan putuskan, anda setengah-setengah parents, especially parents yang ada anak special needs, dan kadang-kadang tu dia tak nak campur dengan orang dah, sampai hilang kawan dan sebagainya sebab sibuk uruskan anak. That's not healthy. You still need to have social connection. Dan macam kalau saya dekat Pahang ni, kita ada persatuan ibu bapa anak istimewa pianis. And so kita buat anak mengaji, semua ayah duduk, lepak minum kopi, borak-borak, buat kek, whatever that is, itulah sebenarnya kita punya kadang-kadang sumber kita punya recharge. And sometimes bila kita ada social connection ni, inilah sometimes yang kita perlukan. Contoh macam saya, and ada kawan yang boleh dia work from home, gitu. Tak apalah tinggalkan anak kat rumah saya, bagilah kita monitor anak-anak belajar sama-sama. So that in itself help kita. And kalau kita fikir anak-anak kita memang stress, tapi bila ada social connection, and benda tu bantu lift up certain of kita punya burden. And in some other times kita tolong orang lain pula. And sebab kita mudahkan urusan orang lain mudahkan urusan kita. And so itu dia punya formula, simple. Yang keempat, reframe your mind. So reframe your mind ni maksudnya sometimes bila kita rasa stres sangat tu, kita kena duduk, take a deep breath, notice apa yang kita fikirkan. Because sometimes benda yang kita fikirkan tu yang buat kita rasa down. Contohnya sometimes datang fikiran, kau ni tak berguna, kau ni kau mak yang baik, kau ni menyusahkan lah, anak-anak ni macam ni, anak ni macam tu. And so sometimes apa yang kita perlukan adalah kita instead of surrendering, ada kata surrendering, instead of menyerah kepada fikiran tu, and kita challenge that thought, and kita kata kat diri kita, betul lah hari ni hari yang sibuk, and tapi hari ni je lah sibuk, hari-hari lain mungkin kita boleh start new day. That doesn't mean the end of the world. And so sometimes kita kena ada positive self-talk untuk kita improve kita punya fikiran. And one of the things yang kita kena always do adalah whenever kita struggle dengan problem, instead of kita campur adukkan semua masalah, kena pasti yang mana masalah tu adalah benda yang kita boleh control, yang mana yang kita tak boleh control. There's no point kita serabutkan diri kita dengan benda yang at the end of the day, nothing I can do about. And kita boleh duduk merintih, kenapa sekolah tak buka, kenapa sekolah tak buka. Kita berguling-guling 3 hari 3 malam, mogok lapar sekalipun, sekolah tak buka, kita nak. So instead of kita serabutkan diri kita dengan benda yang kita tak boleh ubah, let's think about apa yang aku boleh ubah. So apa yang kita boleh ubah? And so itu ada satu posting saya jumpa dekat Facebook, ada satu parent. Dia kata, I'm giving up. Dia kata, aku dah try, trago macam ni, dia tak boleh juga. Last, dia kata, I cannot control apa yang cikgu ajar, I cannot control apa yang cikgu set. What I can control is what I can do with my child. And so dia decide, dia buat sendiri jadual belajar untuk anak dia. So dia yang decide, hari ni anak dia kena belajar ni, anak dia kena belajar ni. So dapat 1-2 benda pun anak dia rasa satisfied dah. So walaupun ada benda yang dia tertinggal, tapi dia tak boleh nak cover. Sebab benda tu benda yang dia tak boleh nak kejar. Dia kerja nak catch up. Macam mana kelas-kelas yang tertinggal. Tapi bila dia setkan new work untuk anak-anak dia, yang more realistic, dan dia rasa at least dia achieve something, anak dia learn something, dan both dia dan anak dia tak berkecamuk emosi ni. So itu contoh. And I'm not saying that you need to do this, tapi apa yang saya nak sebut adalah be aware of the fact that ada benda kita boleh ubah, ada benda kita tak boleh ubah dalam hidup kita. Kita running out of time, tapi ini R yang terakhir. R yang terakhir, jangan lupa respect spiritually. Saya sebenarnya in a position that pada saya R yang pertama, R yang kedua, R yang ketiga, R yang keempat, semua tu adalah spiritual. Okay? Socially ke, relaxation ke, semua tu can be spiritual. Tapi of course, sometimes kita kena fokus juga, kita kena highlight juga, sometimes kita kena dedicate specific moment dalam hidup kita ni, yang mana kita nak dapatkan kekuatan tu dengan
spiritual guidance. Sebab Allah yang cipta hati kita ni, dan kita stres ni sebenarnya Allah yang bagi. And so kalau kita tak balik semula kepada Allah, macam mana kita nak jumpa kunci dia? Alright, so sometimes benda-benda ni yang kita kena semak, benda-benda ni yang kita kena reflect back, muhasabah balik dan cari kekuatan daripada diri kita. I'm not saying that the reason kita stress sama ni sebab kita lemah iman. Tapi what I'm saying is, kalau kita perbaiki kita punya hubungan dengan Allah, that in itself sebenarnya bantu kita untuk protect diri kita from further damage. And so whatever damage yang kita dah berlaku tu, kita try repair with some other measures. Tapi another way yang kita boleh lakukan adalah improve kita punya spiritual connectedness. InsyaAllah, dan mudah-mudahan benda tu jadi kita punya benteng. In fact, Nabi sebut dalam satu hadis, antara orang yang tidak disentuh oleh api neraka adalah golongan yang disebut sebagai hayyin. So hayyin ni apa? Tenang. So, tadi program ni kata apa? Ibu apa tenang, anak cemerlang kan? So itu yang kita cuba untuk achieve, insyaAllah. So remember 5R. Kalau 5R ni kita buat juga, ataupun kita tak termampu nak buat, burnout kita makin teruk, so remember 6R, reach for help. So dapatkan bantuan. Kalau you experience more than just normal stress, then do something buat sesuatu yang sepatutnya untuk bantu diri kita. Be it pergi jumpa doktor, pergi dapat jumpa kaunselor ke whatever that is, and dapatkan bantuan sekiranya perlu. Okay. Okay, itu saja perkongsian saya based on saya punya slide lah. So nanti saya ada bagi slide dekat puan moderator tadi. Kalau nanti dia akan tukar into PDF dan share dekat audience lah. InsyaAllah, tak ada masalah. Okay. Wallahualam. Okay. InsyaAllah, jutaan terima kasih saya ucapkan kepada penceramah kita. Jadi kita nak maksimalkan masa kita dengan penceramah. Jadi kita buka sesi soal jawab. Saya bacakan dulu di bahagian chat ya. Pada tuan-tuan dan puan-puan yang inginkan bertanya, nanti lepas ni kita akan buka untuk soal jawab secara bersuara lah. Okay, daripada Puan Nur Nazura Salim. Okay. Kalau seseorang ibu tu pernah ada major depression, contohnya, adakah potensi untuk anak dia juga ada penyakit yang sama pada suatu hari nanti, dia tanya. Okay. Kita nak terus jawab. Saya jawab Okay. Salah satu penyumbang kepada illness adalah family history ataupun sejarah keturunan. Cuma sejarah keturunan hanya predispose anak, meningkatkan risiko anak. Untuk dapat mental illness, tak cukup dengan sejarah keluarga saja. Dia perlu ada faktor yang lain. So faktor yang lain tu macam orang lain lah, trauma, stres, tekanan hidup dan sebagainya. So untuk somebody yang ada history penyakit mental, memang anak-anak akan berisiko lebih tinggi sedikit berbanding anak-anak yang tak ada mak dan ayah yang ada mental illness. Tetapi bukan bermakna anak definitely akan dapat mental illness. Cuma anak berisiko. So apa yang penting adalah benda yang family history tu kita tak boleh modify dah. Yang kita boleh modify adalah dia punya environment, cara dia membesar, persekitaran dia. And so kalau environment, persekitaran semua ni tak ada masalah, walaupun dia ada sejarah keturunan, ada kebarangkalian yang dia tak dapat mental illness. Sama juga orang yang tak ada mental illness tapi dia punya persekitaran dia bermasalah, walaupun tak ada family history, dia still boleh dapat. So dia perlu dua komponen. So ada satu komponen saja tidak menentukan dia akan dapat mental illness. In fact, kalau kita tengok major depression, 60-70% orang yang ada major depression dia tak ada sejarah keluarga ada mental illness. So dia boleh berlaku. So yang penting sebenarnya jangan risau, fokus on benda yang kita boleh control, which is pembesaran anak-anak, dia punya environment, rakan, dia punya cara dia ajar dia cara mengendalikan tekanan dan sebagainya. InsyaAllah benda tu tidak diwarisi. Okay. Soalan daripada ni, kalau daripada Puan Nur Rafiza Abdul Rahim, kalau boleh saya dapatkan cara untuk hubungi doktor. Saya rasa boleh melalui FB doktor, Dr. Rozan Nizam Zakaria. Mungkin ada soalan-soalan personal yang Puan Nur Rafizah
tanya doktor, boleh hubungi dia di FB Dr. Rozan Nizam. Okay. Soalan yang seterusnya daripada Puan Suraya. Salam doktor, adakah anak-anak yang mengalami stres ini berkait rapat bila ibu bapanya stres? Okay, ya betul. So itu yang saya selalu beri penekanan. Saya sebut emosi ni dia macam dia fluid, and maksudnya dia mengalir. And kalau kita dia boleh berjangkit. Itu saya nak perkataan yang sebut tadi. Emosi ni dia boleh berjangkit. Macam contoh kita pergi rumah orang meninggal kadang-kadang tu kita tak kenal pun orang yang meninggal tu, kita tak rapat dengan orang meninggal tu. Tapi kalau lah orang kat situ menangis, dengan sendiri kita pun jadi sayu, kita pun keluar air mata. Walaupun kita tak ada emotional connection dengan orang yang mati tu. Dan sebab apa? Sebab emosi ni dia berjangkit. Sama juga dengan marah. Dan kalau kita tak marah pun, tapi orang duk tengking kita pun start jadi marah. And so emosi ni dia bersifat macam tu, dia berjangkit. And so sebab tu kalau mak ayah stres, dan bila anak tu nampak dan anak tu experience, and most of the time anak akan start model, dia akan start ikut. And then jangan ingat, ni satu benda yang saya nak ingatkan and jangan ingat anak tak tahu kita marah dan kita beremosi. And sebenarnya anak umur 10 tahun ke atas semua tu dia dah start boleh detect kita menipu atau kita tak menipu. Dan sebab dia dah start boleh membaca emosi di sebalik apa yang terakhir. Dan memang itu perkembangan emosi manusia. Dan kadang-kadang tu saya jumpa patient dekat klinik dan budak-budak buat perangai semua tu. Mak ayah datang jumpa saya, mak ayah cakap, kita orang tak pernah bergaduh depan dia orang doktor. Kalau kita orang bergaduh pun kita orang bergaduh dalam bilik semua tu. So dia ingat tak ada apa berlaku. Tapi bila jumpa anak kata saya tahu je doktor, mak ayah nak bercerai semua tu. And so kadang-kadang kita jangan anggap anak ni terlalu naif. Cuba bayangkan anak tengok YouTube, kadang-kadang dia tengok sekali dua kali je. And dia dah start boleh copy apa yang ada dalam YouTube tu. Kita ni macam YouTube daripada anak kita. Channel yang on 24 jam. Sepanjang kita duduk dengan anak. So of course anak akan pick up. Anak akan model. Dan kalau dalam psikologi dipanggil social learning theory. Anak-anak akan pick up most daripada orang yang dia pandang tinggi. So kalau dia tengok mak ayah dia tu somebody yang dia nak ikut, apa pun yang orang tu buat, dia akan ikut. Itu penting untuk kita faham. Okay, soalan seterusnya. Adakah daripada Puan Jamilia Marsi, adakah suplemen boleh kurangkan burn out? Contohnya makan B-complex rasa macam mood. Okey, ni macam setengah orang dia cakap macam itu doktor. Apa pandangan doktor? Okey. Alright, sebenarnya tak ada sebarang kajian yang secara khusus sebut suplemen tertentu untuk lawan stres. Tapi yang ada adalah secara generalnya, macam saya sebut tadi, look after your body. So dalam look after your body tadi tu ada jaga makan, jaga rehat, jaga tidur, jaga riadah. And so kalau benda tu ada berlaku secara konsisten pun, insyaAllah dia dah sudah cukup untuk bantu kita resilient dengan stres. Tak adalah specifically kena ambil suplemen A, B, C, D, tak ada. And just generally speaking, makanan yang sihat insyaAllah cukup. Okey, soalan seterusnya daripada Kakak Long, dia punya nama ni. Okay, saya sebagai guru sekolah rendah, ada ibu bapa mengadu dan menangis menyebut stres dalam mengendalikan kelas anak secara PDPR, secara online. Jadi anaknya suka main game bila dia minta siapkan kerja sekolah. Jadi apa respon? Puan ni tanya apa respon yang baik kepada ibu bapa tersebut? Okay, alright. So ini antara benda yang baru-baru ni pun saya sebut tentang dalam posting saya, jangan jadikan anak tuan. And so basically point saya dalam posting tersebut adalah kalau dulu-dulu 5, 10, 20 tahun antara isu parenting adalah parents yang terlalu kontrol. Dan ini yang menyebabkan anak-anak banyak membesar dalam keadaan tertekan. Tapi bila masuk fasa sekarang ni, fasa generasi alpha ni, and parents-parents yang muda-muda ni, masalah dia di opposite. And tadi kontrol sangat. Tapi masalah parents sekarang adalah terlalu permisif. And so permisif pun tak boleh juga. Permisif ni juga akan create certain karakteristik anak yang prone untuk later on develop untuk dapat depression, anxiety dan sebagainya.
So yang terbaik sebenarnya kena ada balance between these two. So bila sebut tentang isu anak main game ke apa semua, pada saya adalah isunya adalah macam mana kita as a parent take charge and menyusun anak-anak, mendisiplinkan anak-anak dengan rutin yang mana anak-anak anak-anak tahu ada ketika dan masa untuk sesuatu perkara. Maksudnya ada masa main, ada masa belajar, ada masa solat, ada masa makan, ada masa nak main game. So bila kita disiplinkan diri kita disiplinkan anak-anak kita dengan rutin tu, insya-Allah sebenarnya benda tu kita boleh kontrol. And so kita kena tegas. Kita kena konsisten. Kita kena jelas dengan anak apa expectation kita. Dan kita kena reward anak kita bila anak kita follow rutin tersebut. Dan kita kena tunjukkan anak akibat dan konsekuensi kalau dia tak ikut apa rutin tersebut. So sebagainya saya sentuh dalam buku saya, cerita tentang kesalahan disiplin anak, cara nak develop anak punya disiplin. Tapi benda ni benda yang kita perlu perhatikan. Dan jangan terlalu berlembut, jangan terlalu berkeras. Kena ada ruang. Maksudnya jangan rampas, jangan marah rotan tapi tanpa kita bagi sebab, tanpa kita bagi alternatif. Dia kena ada apa orang kata, dia kena ada strategi dia. Macam kalau gadget, saya sebut strategi dia more kan. M, modeling, maknanya tunjuk contoh yang baik. O, observe, perhatikan apa yang dia orang tengok. R, replace, gantikan dengan aktiviti yang lain yang lebih sihat. E, engage. Engage ni maksudnya kita bonding dengan dia. Kita borak dengan dia. Kita cuba faham dia. Cuba dapatkan sudut pandang dia, apa yang berlaku dengan isu gadget ni. So bila kita buat macam tu, insya-Allah kita tak reaktif lah, dan kita lebih proaktif. Soalan yang seterusnya. Macam mana kita nak tahu yang anak-anak kecil ni bawah 6 tahun dia stres, doktor? Okay. Alright. So budak-budak bila dia stres atau bila dia tertekan, macam tadi saya sebut kan, dia bila kita stres dia boleh nampak fizikal, emosi dengan tingkah laku. Okay. So dengan anak pun sama, dia boleh manifest melalui fizikal, boleh manifest melalui emosi, boleh manifest melalui tingkah laku. Cuma untuk emosi ni sometimes difficult untuk kita tentukan sebab anak-anak yang kecil bawah 6 tahun semua ni dia tak boleh bercakap. Tak boleh nak cerita dia stres, tak boleh cerita dia marah, dia sedih. So dia akan tunjuk lebih kepada sama ada fizikal ataupun tingkah laku. So tingkah laku ni macam mana? Ngamuk, tak nak share, buat adik, khianat, tak nak pergi sekolah. So itu maksudnya dia manifest through tingkah laku ataupun fizikal. So fizikal ni sometimes, contoh ada something bad happen dekat sekolah dan dia tak nak pergi sekolah, so dia akan cakap dia sakit perut. And so itu pun boleh jadi pada anak. Sebenarnya dia nak beritahu dia ada anxiety, dia anxious, dia takut. Tapi dia tak pandai nak sebut anxiety, anxious tu dia akan tunjuk dengan physical signs. So dia jadi sakit kepala lah, sakit perut lah. And so dia punya kunci dia adalah tengok faham anak kita punya pattern macam mana dan kenal pasti perubahan. And so bila ada perubahan, anak jadi regress ke. Regress ni maksudnya selama ni tak kencing malam. Tiba-tiba sekarang ni selalu kencing malam. And so itu pun antara tanda-tanda anak mungkin sedang alami stres. So any perubahan tingkah laku, perubahan fizikal, kalau emosi ni boleh nampak melalui riak wajah dan sebagainya, kita kena take note lah. Sebab tu antara benda yang saya emphasize, contoh dalam buku saya sebut tentang bermain dengan anak. So kita kena spend time bermain dengan anak sebab masa ni lah kadang-kadang benda ni nampak. Contoh budak yang 6 tahun ke bawah, dia tak sebut, dia tak cakap. Tapi bila main tu kita perhati, bila dia main tu dia conteng, dia lukis gambar hitam ke contohnya. Jadi benda-benda ni sometimes bagi clue dekat kita. Anak-anak yang seksual contohnya, dia ada exposure yang seksual. Bila main kita tengok dia buat main patung lelaki, patung perempuan, tindih-tindih ke. Kadang-kadang daripada situ dia bagi clue dekat kita bahawa anak kita ni pernah melalui, ternampak ke benda-benda yang dia tak sepatutnya nampak. Dan jadi sebab tu penting duduk main bonding dengan anak ni, dia bukan sekadar budak-budak nak main ni. Tapi sometimes benda tu boleh bagi kita clue tu banyak perkara yang berlaku dalam kehidupan anak-anak kita. Okay, soalan daripada Puan Nur Ashikin. Ada anak dia yang berumur 2 tahun, tantrum.
Sejak dia dapat adik umur 4 bulan. Jadi dia punya respon pada tantrum tu, dia buat perangai, dia tumpah air, dia pukul orang, dia ludah orang, terutama dia kat taska lah. Jadi adakah dia perlu, tanya dia perlu berjumpa dengan pakar psikiatri kanak-kanak Okey. untuk anak dia ni? Sebenarnya tak adalah semua perkara perlu diselesaikan oleh pakar psikiatri. Sebab nak sampai ke pakar psikiatri itu pun mungkin 6, 7, 8 bulan. By that time tu macam-macam benda dah jadi. That's the idea saya menulis buku ni sebenarnya. Bila saya tulis buku ni sebenarnya saya nak kita start banyak benda kita boleh settlekan di rumah. So kalau puan baca buku saya, ada satu part saya cerita tentang sebab anak buat perangai. Okay. So part 12. Tujuh sebab anak buat perangai ni, basically idenya adalah untuk kita sit down, reflect balik. Apa agak-agaknya benda yang mungkin contribute to this? Kita mungkin rasa sebab dia jealous dengan adik ke, sebab dia tak suka adik ke, sebagainya. Tapi sometimes bila kita tengok balik, mungkin jawapan dia bukan dekat situ. Mungkin jawapannya adalah sejak kita adik ni, sejak dia ada adik ni, kita kurang main dengan dia. Ataupun kita kurang buat seperti yang sebelum ni kita buat dengan dia, contohnya. Jadi solution dia sebenarnya itu. Bukan solution dia pergi letak adik kat rumah nenek sebab dia tak menyelesaikan masalah. And so sometimes sebab tu kita kena banyak refleksi dalam kehidupan kita untuk kita tengok kat mana yang kita boleh perbaiki. So antara benda yang kita buat untuk kes macam ni adalah nombor satu, cari exclusive time untuk anak ni. Okay? Cari exclusive time yang kita duduk berdua je dengan dia untuk kita sama-sama untuk dia rasa dia hargai juga kan, walaupun dia ada adik. Yang kedua, dalam buku juga saya cerita tentang storytelling dan bercerita. And so sometimes kita nak get across the message. Message dia apa? Message dia tak apa. Ada adik pun mama sayang juga dekat kakak. Walaupun ada adik, sayang mama dekat kakak tu tak berubah sikit pun. Tapi kita tak boleh cakap macam tu direct dengan anak. Mana dia faham? So kita tukar dengan melalui message cerita contohnya. Tunjuk gambar. And kalau 2 tahun mungkin susah sikit, tapi kita boleh start simple story kalau dia dah start boleh faham. So ni antara benda-benda simple yang kita boleh boleh buat dalam keluarga dan untuk kita elakkan benda ni di escalate kan, sampai perlu jumpa psikiatri lah. Okay. Okey, saya rasa soalan yang dalam chat ni ada lebih kurang berkaitan antara soalan-soalan di atas yang telah doktor bacakan. Jadi saya buka sekarang kepada para peserta yang ingin bertanya secara lisan. Okey, ada ke? Jika ada soalan-soalan yang belum terjawab ke apa? Okey, boleh buka mic dan bercakap. Kalau ada yang nak tanya. Okey. Tak ada? InsyaAllah. Kalau tak ada. Ada? Tak ada kan? Okey. Kalau tak ada, saya ucapkan, saya mewakili pihak pengajar nak mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada penceramah kita. Atas perkongsian yang bermanfaat dan insyaAllah kita, kalau tuan-tuan dan puan-puan semua dalam keadaan yang ready, kita boleh buka kamera dan ambil gambar sekejap. Admin boleh bersedia untuk ambil gambar. Okay, kalau ada yang ready boleh buka kamera dan kita ambil gambar. Okay. Bagi masa 1 minit nak set up ni kamera masing-masing. Okey, nampak semua. Okey. Okay, admin dah boleh ambil gambar? 1, 2, 3. Okey. Admin dah okey? Dah ambil gambar? Okey. Belum lagi. Okay. Belum lagi. Okay, sorry. Okay, admin cakap dah ready. Okay.
Ceramah tak buka lagi ya? Ke boleh dah? Mungkin yang belum buka tu tak ready lah kot. Okey. Banyak mesej pula. Stop sekejap mesej ambil gambar. Okey. Okey, 1, 2, 3. Okey. Selesai. Okay, terima kasih Dr. Nizam, insyaAllah. Kita boleh jemput lagi Dr. Nizam di program-program BKM dan program-program yang lain. Okey. InsyaAllah sekarang kita akan buka kepada slot yang ditunggu-tunggu oleh semua peserta, iaitu slot cabutan bertuah. Okay, saya akan buka kepada 7 peserta insyaAllah yang bertuah. Dan yang bertuah itu akan memenangi buku Dr. Rozan Nizam yang terbaru, iaitu Psikologi Si Kecil. Okey, admin dah sedia? Boleh buka roda nama-nama kita dan masing-masing boleh tengok adakah nama-nama anda semua terpilih. Okey, admin. Jangan, cuma nama ni ada dalam 60 lebih lah. Tak seperti dalam yang ada. Okey, sekejap. Kita buka pusingan pertama. Sekejap saya share skrin sekejap. Sekejap tuan-tuan. Sekejap semua. Tak nampak ke skrin? Tak nampak? Tak nampak Sekejap tengah loading. Okey. Okey, admin. Tak keluar lagi Dah ready? Tak keluar lagi. Sekejap Okey, sebelum kita tunggu admin, kat sini saya nak ucapkan terima kasih kepada semua peserta dan insyaAllah semoga kita dapat bersua lagi di program-program yang akan datang. Semua peserta boleh like dan share di Facebook Iskandar Puteri untuk pemakluman pelbagai lagi program-program yang menarik. Okay, kita punya recording ni akan ditayangkan lagi sekali di FB Isma Iskandar Puteri. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak dengar lagi sekali perkongsian daripada Dr. Nizam tadi, boleh ke FB Isma Iskandar Puteri. Okay. Untuk kita dengar dan lihat balik perkongsian tadi. Tak ada apa-apa, Amin? Sekejap Seminit. Okay, sekejap Dan jika tuan-tuan dan perempuan juga berminat untuk daftar ahli ISMA, boleh pergi ke FB Iskandar Puteri untuk mendaftar sebagai ahli ISMA lah. Kita ada daripada Biro Wanita, kita ada daripada KRIM, daripada remaja, kita ada pembina untuk belia, okay. Kita ada Nazim juga, selain pada program-program kekeluargaan, kita ada Nazim untuk kanak-kanak. Okay, boleh tengok pelbagai lagi program di Facebook Iskandar Puteri. Okay, admin dah ready, kita start 1, 2, 3. Okay. Okay, dah tekan lah? Dah. Sekejap Okey, pemenang pertama. Puan Khairun Nisa yang pertama. Okay, yang kedua? Sekejap kita remove nama. Okey, yang kedua.
Suraya. Puan Suraya. Okey, kita ke pusingan yang ketiga. Okey, lagi 5. Okey, start yang ketiga. Okay. Okey, Puan Ain Jabar. Tahniah saya ucapkan pada Puan Ain Jabar. Okey, seterusnya. Okey, Puan Aini Syatira. Okey, pemenang buku yang kelima. Okey, admin boleh teruskan? Munira. Tahniah kepada Munira. Okey, yang keenam. Okay, kenal. Okey. Nora Fiza dan yang terakhir. Baca doa semua. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Musyrifah. Okey, tahniah saya ucapkan semuanya adalah mak-mak ya yang memenangi malam ni. Apa, boleh kongsi dengan ayah-ayah. Okey, boleh kongsi dengan suami masing-masing. Okey, terima kasih saya ucapkan dan tahniah saya ucapkan kepada tujuh yang memenangi buku terbaru karangan Dr. Rozan Rizam, Psikologi Sekecil. Okay, dengan ini saya ucapkan sekali lagi jutaan terima kasih kepada semua para peserta dan juga pihak-pihak yang mengajurkan program ini, insya-Allah kita bersua lagi di program yang akan datang. Boleh like di Facebook dan share, boleh like dan share Facebook Iskandar Puteri dan tonton sekali lagi jika tuan-tuan dan puan nak tonton sekali lagi boleh ke Facebook Iskandar Puteri dan juga boleh daftar sebagai ahli ISMA jika ada yang berminat. Dan dengan ini saya akhirkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.